Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 13 akan membentangkan laporan projek santun masyarakat kami. Kami terdiri daripada 5 orang ahli, iaitu Saudara Amir Naufal selaku ketua, Saudari Najihah, Saudari Ayuni, Saudara Amin dan saya sendiri. Pada wawancara kami menemu bual 2 orang guru lelaki. Yang pertama, Ustaz Aminuddin bin Tahar yang berasal daripada Terengganu. Yang kedua pula ialah Cikgu Khairul Azmadi bin Muhammad Razali yang berasal dari Kelantan. Kedua-dua sesi wawancara ini kami lakukan pada hari Sabtu, iaitu pada tanggal 30 April pada sesi pagi. Kedua-dua wawancara ini kami lakukan di tempat kediaman masing-masing, iaitu rumah sendiri dan menggunakan platform Google Meet. Sebelum melakukan wawancara dengan guru-guru tersebut, kami membuat persediaan dengan merancang dan bertukar-tukar idea untuk mengelakkan berlakunya permasalahan pada hari tersebut. Perancangan yang teliti dan persediaan seperti perbincangan yang kami lakukan sangat menarik kerana setiap ahli kami bersedia menyumbangkan idea dan kerjasama yang mereka berikan sangat memuaskan. Saudari Najihah, iaitu ahli kumpulan kami, memudahkan urusan kami pada hari berkenaan kerana beliau berjaya mendapatkan 2 orang guru yang beliau kenali untuk kami wawancara. Keadaan ini menjimatkan masa kami untuk mencari guru-guru yang lain. Jadi, setelah mendapatkan guru, kami bertukar idea untuk memikirkan soalan yang sesuai untuk ditanyakan kepada kedua guru berkenaan, sama ada IGP dalam bidang ataupun yang bukan bidang. Jadi, setelah mendapatkan soalan dan sesuai untuk ditanyakan pada hari wawancara, kami menetapkan tarikh iaitu 30 April, hari Sabtu, untuk melakukan wawancara dan Saudara Amir Naufal sebagai juru acara kami pada hari yang berkenaan. Semasa program wawancara dijalankan, kami sempat melakukan latihan yang terakhir sebelum memulakan wawancara tersebut. Setelah selesai melakukan latihan, kami menjemput guru yang pertama, iaitu Cikgu Khairul ke dalam platform Google Meet. Beliau merupakan seorang guru yang sangat santai dan mudah beramah mesra sebelum memulakan persoalan. Hal ini memberikan kami keselesaan kepada beliau kerana beliau menganggap kami sebagai sahabat atau lebih dikenali sebagai kawan, kerana beliau juga mempunyai pengalaman seperti kami untuk menjayakan sesuatu wawancara. Respon yang beliau berikan kami jadikan sebagai penanda aras bahawa wawancara yang kami jalankan pada pagi tersebut akan berjalan dengan lancar. Setiap jawapan dan situasi yang berlaku beliau kaitkan dengan perbincangan kami dan soalan yang kami lontarkan. Sifat rabah beliau memudahkan kami untuk terus menanyakan soalan dan beliau menjawab dengan hemah dan tepat. Situasi yang sama juga berlaku semasa kami mewawancara Ustaz Amin. Setiap nasihat dan kata-kata hikmah yang beliau berikan kepada kami akan kami sematkan di dalam diri. Dan kami juga bersyukur kerana sepanjang melakukan wawancara, kami tidak mengalami sebarang masalah seperti rangkaian internet ataupun terkeluar daripada Google Meet. Kami mengambil masa yang agak lama sedikit kerana pada asalnya kami hanya menemu bual setengah jam seorang guru pada sesuatu masa, tetapi kami melebihi masa yang kami tetapkan kerana sikap santai kedua-dua orang guru itu memberikan kami keselesaan untuk menanyakan soalan sama ada yang berkaitan ataupun yang tidak berkaitan. Kedua-dua guru memberikan kerjasama yang sangat baik dan saya ucapkan terima kasih dan setinggi-tinggi penghargaan kepada mereka. Setiap input yang mereka berikan akan kami jadikan sebagai motivasi untuk menjadi
bakal pendidik yang akan mendidik anak-anak harapan ibu bapa di Malaysia. Semoga kami juga dapat menjadi guru seperti kedua-dua guru tersebut untuk membina jati diri dan membentuk personaliti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nasrul Amin bin Muhammad Nizam, memegang kad matrik D2019-1089577. Seterusnya ialah dapatan hasil wawancara. Wawancara ini telah berjalan dengan lancar dan dijalankan secara atas talian melalui platform Google Meet terhadap dua orang guru yang berbeza bidang pengajarannya, iaitu yang pertama bagi bidang pendidikan Islam. Guru yang ditemu bual ialah Encik Aminuddin bin Taha, manakala guru yang ditemu bual bagi kategori dua bidang, iaitu Encik Muhammad Khairul Azmadi bin Muhammad Razali, iaitu guru kemahiran hidup. Kedua-dua guru tersebut ditemu bual bagi melengkapkan tugasan kumpulan subjek KPG 3033 ini, di samping dapat berkongsi maklumat dan pendapat mengenai bidang perguruan serta pengalaman mereka sepanjang bergelar sebagai seorang pendidik. Ini ialah latar belakang IGP atau Ihsan Guru Profesional. IGP bagi bidang pendidikan Islam iaitu Ustaz Aminuddin bin Taha yang berasal daripada negeri Terengganu. Beliau mendapat pendidikan di sekolah Arab di bawah penilaian negeri Terengganu dan kemudian melanjutkan pembelajaran ke Mesir selama 4 tahun. Beliau kemudian pulang ke tanah air sekitar tahun 2000 dan pada tahun 2001 beliau mengambil kursus perguruan lepasan ijazah atau lebih dikenali sebagai Diploma Pendidikan Lepasan Ijazah DPLI. Beliau mula berkhidmat sebagai pendidik pada tahun 2022 di Kuantan Pahang dan berpindah ke Kuala Lumpur pada tahun 2009. Beliau menetap di Kuala Lumpur sehingga sekarang. Seterusnya ialah latar belakang IGP bukan bidang, iaitu Encik Muhammad Khairul Azmadi bin Muhammad Razali. Beliau berasal daripada Tanah Merah, Kelantan dan beliau merupakan pelajar lepasan Sekolah Menengah Teknik Vokasional Tanah Merah. Kemudian beliau menyambung pembelajaran bagi peringkat diploma ke Politeknik Kota Baru dalam bidang kejuruteraan elektronik selama 3 tahun. Seterusnya, beliau mengambil keputusan untuk melanjutkan pembelajaran dalam bidang pendidikan di UPSI, Universiti Pendidikan Sultan Idris selama 4 tahun bagi subjek kemahiran hidup. Setelah itu, beliau mendapat tawaran untuk menjadi seorang guru di Lawas, Sarawak pada tahun 2022 dan berkhidmat selama 4 tahun. Kemudian, pada tahun 2016, beliau telah ditukarkan ke SMK Taman Melawati Gombak dan telah berkhidmat selama 6 tahun. Pada bulan Januari tahun 2022, beliau ditukarkan untuk bertugas di SMK Alur Pasir Tanah Merah, Kelantan dan kembali menetap di kampung halamannya. Faktor yang mendorong Ustaz Amin untuk menjadi seorang pendidik ialah beliau banyak mendapat pendidikan tidak formal di surau, dan apabila menginjak ke usia remaja dan ketika berada di Mesir, beliau gemar mencari guru-guru selain daripada guru yang mengajar di kuliah. Hal ini mewujudkan sifat untuk menyebarkan ilmu tanpa mengira masa dan sebarang bayaran. Beliau berkata lagi, apabila tidak dapat menyebarkan ilmu itu sebagai satu kekurangan pada diri beliau. Kekurangan guru di Malaysia juga pada ketika itu telah menyebabkan beliau bertekad untuk terus mempelajari ilmu agama dan menyebarkannya sebagai dakwah kepada orang lain. Seterusnya, antara faktor yang mendorong Cikgu Khairul untuk menjadi seorang guru ialah hasrat utama dan restu ibu bapa dalam memilih kerjaya beliau. Ibu beliau sangat mengharapkan beliau untuk bergelar seorang pendidik. Selain itu, terdapat juga beberapa orang guru beliau ketika di bangku sekolah yang berjaya menambat hati untuk menjadi seorang guru. Hal ini telah memberikan inspirasi kepada Cikgu Khairul untuk menjadi seorang guru pada masa hadapan. Ciri-ciri kepribadian yang perlu ada pada setiap pendidik bagi pendapat Ustaz Amin, antaranya ialah
Semua guru perlu mencontohi kepribadian Rasulullah SAW seperti sifat sidik, amanah, tabligh dan fatanah. Dan ianya perlu difahami agar semangat untuk terus mendidik itu tidak luntur. Selain itu, beliau juga berpesan bahawa seorang pendidik harus berani mengakui kesalahan apabila tersalah dalam menyampaikan pengajaran. Sifat amanah terhadap ilmu itu juga penting kepada pendidik itu agar ilmu yang disampaikan itu yakin kesahihannya. Seterusnya, bagi Cikgu Khairul pula, Cikgu Khairul melarang kami dan menasihatkan kami kepada bakal guru supaya jangan sesekali wujudkan perasaan ingin dihargai, mahu dipuji dan dibanggakan. Hal ini akan melahirkan perasaan iri hati terhadap guru lain dengan prestasi yang ditunjukkan, sedangkan hasil kerja sendiri tidak disebut-sebut. Beliau juga berpesan agar tidak mengejar pangkat dan pencapaian apabila berkecimpung dalam dunia pendidikan, kerana hal ini akan memusnahkan keikhlasan dalam diri seorang guru. Saya Nur Najihah binti Abdul Wahab, bernombor matrik di 2019-2091798. Tugasan video kumpulan kami akan saya terangkan berkenaan dengan dapatan hasil wawancara. Pertama sekali, ciri-ciri kepribadian yang perlu ada pada diri seseorang sebelum masuk dalam bidang perguruan. Apa yang diberitahu oleh Ustaz Amir kepada kami tentang ciri-ciri yang perlu ada pada seseorang sebelum masuk dalam bidang perguruan adalah dengan sentiasa berusaha menuntut dan mendalami ilmu dengan lebih mendalam bagi subtopik yang ingin diajar, dan juga sentiasa perlu bersikap ingin tahu dalam menuntut ilmu. Bagi beliau lagi, walaupun kita dah bergelar dan memegang gelaran sebagai pendidik, kita masih perlu berusaha mencari ilmu kerana ilmu itu ibarat seluas lautan. Namun perkara yang lebih harus diteliti dan diambil berat oleh beliau ialah setiap pendidik jangan beranggapan bahawa tugas sebagai guru sangat membebankan. Semua guru mesti bijak membahagikan masa dengan urusan peribadi sendiri. Menurut sudut pandangan Cikgu Khairul mengenai ciri kepribadian ini ialah ikhlas dalam memberi. Seorang guru itu tidak seharusnya mengharapkan balasan dengan segala apa yang telah disumbangkan. Katanya lagi, sifat ikhlas ini juga dapat disemai dalam diri seseorang walaupun hakikat asalnya tidak ada dalam diri mereka. Akan tetapi sifat itu boleh bentuk dan disemai dalam diri seseorang. Beliau juga ada menyebut tentang niat seseorang sebelum bergelar sebagai pendidik. Niat juga merupakan intipati utama dalam membentuk kepribadian dan sahsiah seorang bakal guru kelak. Seterusnya, ciri ataupun sifat yang perlu disemai untuk menambah baik kepribadian seseorang guru-guru unggul. Ustaz Amir memberikan contoh bahawa ulama terdahulu yang bernama Imam Malik radhiyallahu anhu apabila menjawab beberapa soalan yang diajukan, walaupun sudah berpuluh soalan telah diterima, soalan selebihnya seringkali jawapannya adalah hanya dijawab dengan Allah yang lebih mengetahui. Hal ini memberikan beliau keyakinan bahawa amanah terhadap ilmu mendidik kepribadian seseorang guru. Bagi Ustaz Amir lagi, ciri yang perlu disemai untuk menambah baik kepribadian seseorang guru ialah mengenai pengurusan masa. Sebagai contoh, bakal guru perlu bijak dalam merancang masa semasa berada di tempat kerja dan juga situasi di luar kerja. Beliau berkata demikian kerana hal tersebut seringkali menjadi permasalahan besar kepada guru baru di mana mereka tidak dapat membahagikan masa dengan baik antara peribadi dan juga hal kerja. Manakala bagi Cikgu Khairul pula, ciri-ciri yang perlu dibentuk dalam diri seseorang guru unggul ialah dengan mengelakkan diri daripada mempunyai sifat iri hati terhadap rakan-rakan sekerja yang lain.
Berdasarkan penjelasan beliau, guru-guru tidak sewajarnya membentuk kelompok sendiri ataupun berpuak-puak. Sebaliknya, sentiasalah menghadirkan diri dalam aura positif apabila bertemu dengan sesiapa sahaja tanpa kata dalaman yang tidak menyenangkan dari mana-mana pihak. Jadi, ciri ataupun sifat tersebut perlu dielakkan dalam proses mewujudkan suasana yang mesra dan harmonis antara guru-guru, pelajar dan warga sekolah yang lain. Ciri kepribadian yang tidak sepatutnya ada dalam diri seorang guru itu. Dalam soalan ini, Ustaz Amin ada menyatakan bahawa sifat kepribadian yang tidak sepatutnya ada dalam diri seseorang guru ialah kamu tidak berbuat apa yang telah kamu katakan. Contohnya yang beliau ketegahkan ialah apabila seseorang guru menyuruh pelajar berbuat sesuatu kebaikan sedangkan dia lupa apa yang telah diucapkan. Sifat sebegini tidak sepatutnya ada dalam diri dan akhlak seseorang guru. Bagi beliau lagi, sikap guru perlu seiring dengan apa yang diucapkan olehnya sama ada dalam bentuk nasihat, pengajaran, tingkah laku dan sebagainya. Berdasarkan pandangan dari Cikgu Khairul pula, sifat yang tidak sepatutnya ada pada seseorang guru ialah bersikap lalai dan tidak cakna dalam melakukan sesuatu tugasan yang diamanahkan dan hanya untuk mendapat pujian dan mengejar pangkat semata-mata. Perkara ini dikongsikan sendiri oleh Cikgu Khairul kerana hal ini berlaku di sekolah. Soalan yang terakhir yang diajukan iaitu apakah nasihat yang boleh cikgu berikan kepada kami sebagai bakal insan guru profesional kelak? Antara nasihat yang ditekankan oleh Ustaz Amin kepada kami ialah mencontohi sifat wajib Rasulullah SAW iaitu sidik, amanah, tabligh dan fatonah. Kerana bagi beliau, Rasulullah merupakan seorang Rasul yang dapat memberikan contoh teladan yang baik kepada umatnya hingga mampu melahirkan beribu-ribu sastrawan dan pendidik dengan hanya berbekalkan ajaran agama yang disampaikan oleh Rasulullah. Beliau juga menasihatkan bahawa seorang guru tidak boleh cepat melatah sekiranya berhadapan dengan situasi yang mampu mencabar emosinya. Sebaliknya, haruslah berusaha mengawal perasaan tersebut daripada dilepaskan kerana ia boleh membawa kesan yang buruk kepada pembelajaran murid di dalam kelas. Sebagai bakal insan guru profesional, kita perlu sentiasa ikhlas dalam melaksanakan tugasan yang diberikan tanpa mengharapkan sebarang ganjaran ataupun balasan dari perbuatan tersebut. Sementara Cikgu Khairul juga menasihati kami sekira menjadi seorang pendidik kelak, kita hendaklah bersifat tegas dalam mendidik dan jangan sesekali membezakan anak-anak murid sama ada mereka dari kelas belakang ataupun kelas hadapan, kerana bagi beliau tugas mendidik bukan hanya semata-mata menyampaikan menyampaikan ilmu, malah guru juga bertanggungjawab membentuk peribadi dan akhlak mulia pelajar tersebut. Melalui dapatan hasil wawancara yang telah dijalankan, antara nasihat yang diberikan oleh kedua-dua guru tersebut kepada kami sebagai bakal insan guru profesional ialah Ustaz Amin menasihati kami untuk sentiasa mencontohi sifat-sifat Rasulullah SAW iaitu sidik, amanah, tabligh dan fatonah dalam mendidik, serta tidak boleh cepat melatah sekiranya berhadapan dengan situasi yang mampu mencabar emosi seseorang pendidik. Sebaliknya, berusaha mengendalikan perasaan tersebut daripada dilepaskan kepada murid yang lain. Bagi Cikgu Khairul pula, beliau menasihati kami untuk sentiasa ikhlas dalam melaksanakan tugasan yang diberikan tanpa mengharapkan sebarang ganjaran atau balasan daripada perbuatan tersebut. Beliau juga menasihati kami supaya jangan sesekali membezakan anak-anak murid kita sama ada mereka daripada kelas belakang ataupun kelas hadapan. Kerana bagi beliau, tugas mendidik bukan hanya semata-mata menyampaikan ilmu
Dari segi cabaran, kedua-dua guru tersebut dapat mengatasinya dengan baik sekali. Walaupun terkadang ada yang menguji kesabaran mereka, tetapi menurut Ustaz Amin, beliau sentiasa bersemangat untuk menyampaikan ilmu walaupun pelajar tidak mendengar ilmu yang disampaikannya. Bagi Cikgu Khairul pula, beliau berpendapat setiap cabaran atau masalah pasti ada jalan penyelesaiannya. Beliau hanya mengatakan cabaran yang agak sukar kepada setiap guru adalah untuk mengadaptasi dengan suasana dan persekitaran yang baru sekiranya terpaksa menjalankan tugas di sekolah baru. Jadi, beliau mencadangkan agar guru sentiasa memperbagi kelemahan diri untuk menjadi sebagai seorang insan guru profesional. Seterusnya, kata-kata terakhir yang disampaikan oleh Ustaz Amin ialah beliau berharap agar kami dapat membawa imej Islam yang baik dan mempraktikkan contoh-contoh serta akhlak yang dimulia di hadapan pelajar sebagai guru mata pelajaran subjek pendidikan Islam. Kata-kata terakhir yang diucapkan oleh Cikgu Khairul pula kepada kami ialah apabila menjalankan sesi latihan mengajar di sekolah-sekolah nanti, cuba ciptakan hubungan yang baik antara guru-guru lama di sekolah tersebut kerana mereka lebih berpengalaman dan lebih mengetahui permasalahan dan budaya sekolah tersebut. Akhir sekali, sesi wawancara selesai dan dapat dijalankan dengan baik walaupun terdapat beberapa kekurangan yang tidak dapat dielakkan seperti kesuntukan masa dan sebagainya. Walau bagaimanapun, semua skop yang diajukan dapat dijawab dengan tepat dan padat mengikut skop bagi setiap persoalan tersebut oleh kedua-dua guru yang dipilih untuk ditemukan, iaitu Ustaz Aminuddin bin Tahab dan Encik Muhammad Khairul Azmadi bin Muhammad Razali. Setiap jawapan dan pandangan yang dikongsikan oleh guru-guru tersebut sangat membantu kami di dalam dan di luar kursus ini. Baik, seterusnya kita beralih kepada persamaan dan perbezaan mengenai model insan guru profesional UPSI. Antara persamaan atribut yang dapat kami nyatakan melalui sesi wawancara yang telah kami jayakan bersama berdasarkan model IGP UPSI adalah sifat penyayang. Menurut kedua-dua guru, baik daripada guru bidang iaitu Ustaz Amin dan guru bukan bidang iaitu Cikgu Khairul, mereka mengatakan sifat penyayang ini merupakan satu sifat yang perlu dipupuk dalam diri setiap guru terhadap anak-anak pelajar. Sebagai contoh, sifat penyayang yang ditampilkan oleh Ustaz Amin adalah dengan beliau sentiasa memahami tentang perihal anak-anak pelajar beliau. Dalam masa yang sama, beliau bersifat kasih terhadap anak-anak pelajar ni kerana menganggap mereka sebagai anak beliau sendiri. Kemudian Cikgu Khairul pula menzahirkan sifat penyayang beliau terhadap anak-anak pelajar dengan sentiasa memastikan anak-anak pelajar ni memperoleh keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan ataupun mana-mana ujian. Baik, antara kata-kata yang dapat kami inspirasikan oleh Cikgu Khairul ini adalah jadilah seorang guru yang dihormati, bukan ditakuti. Baik, dari sudut perbezaan atribut pula, Ustaz Amin ini kami lihat beliau lebih bersifat kolaboratif, yang mana beliau ini merupakan seorang guru yang berfikiran terbuka dan yakin serta percaya yang sesuatu pembelajaran ataupun penyampaian itu boleh berlaku di mana-mana sahaja, bukan sekadar di dalam bilik darjah. Jadi hal ini berbeza pula dengan Cikgu Khairul, yang mana beliau ini lebih menampakkan sifat kreatif dan inovatif dengan kebolehan beliau yang boleh menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi. Baik, kalau kita lihat contohnya musim pandemik, okay, terdapat guru-guru yang kurang mahir untuk menggunakan teknologi-teknologi semasa. Jadi Cikgu Khairul ini berada dalam kategori yang mahir dalam menggunakan teknologi-teknologi semasa seperti aplikasi Zoom, Google Meet dan sebagainya. Baik, jadi sebagai kesimpulannya, sesi wawancara yang telah kami jayakan bersama ini sedikit sebanyak memberi pencerahan serta pendedahan awal kepada kami ahli kumpulan untuk menjadi seorang pendidik yang berkualiti.
Jadi kata-kata hikmah, pesanan, nasihat-nasihat yang dilontarkan kepada kami oleh kedua-dua guru, iaitu Ustaz Amin dan Cikgu Khairul. Tidak lupa juga Dr. Tajul selaku pensyarah kami akan kami jadikan sebagai satu mutiara kata yang bernilai dan menjadi titipan untuk hari-hari yang mendatang, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.